Tetapi nak tak nak dalam isu kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun isu akidah ini, ibu dan ayah perlu mainkan peranan yang sangat penting. Sebab itu jangan takut-takut, jangan rasa ragu-ragu untuk melihat apa yang anak-anak layari. Sebab itu berada di tangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam wacana Al-Quran pada hari ini. Kita bongkar solusi Quran. Kita ingin membina ekosistem Islam. Pada hari ini kita ingin membawa kepada satu tajuk menarik yang diberi selangkah ke alam ghaib. Satu tajuk yang pastinya menarik untuk kita kupas bersama. Sudah penting, sudah tentunya kita ingin lihat daripada perspektif daripada Al-Quran, daripada sunnatullah, apakah sebenarnya alam ghaib itu sebenarnya. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh yang akan mengupas, melihat perkara ini bersama. Saya mengalung-alungkan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Selamat datang Ustaz. Terima kasih sudi bersama dan juga kaunselor Abdul Hadi Abdul Wahab daripada IGN. Banyak pengalaman untuk kita kongsikan bersama pada hari ini dalam tajuk kita selangkah ke alam ghaib. Dan kita bersama dengan Ustaz Abdul Khair. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Kita akan sama-sama melihat kepada satu daripada ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mulk ayat 25 hingga 26. Untuk sama-sama kita melihat, baca bersama, dan kita ingin ambil intipatinya, memulakan program kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Ustaz Abdul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul yang saya muliakan, dua orang panelis kita, Ustaz Abdullah Bukhari dan Kaunselor Abdul Hadi. Seterusnya penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini kita akan melihat dan kita akan membincangkan satu tajuk yang orang kata wow lah. Alam ghaib kan. Dia bukan orang budak-budak kecil je suka. Dah orang tua pun suka. Dah sehingga kadang-kadang bukan mata je terbuka, mulut pun boleh ternganga bila dengar cerita-cerita alam ghaib ni kan. Memang diminati ramai. Dia ada dekat pasar, dia ada dekat macam-macam. Insya-Allah kita tengok hari ni cerita pasal alam ghaib dalam Al-Quran yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk. Dan ayat sandaran kita iaitu dalam surah Al-Mulk ayat 25 dan 26 insya-Allah. Persoalan yang diajukan oleh orang musyrikin sebagai tanda ejekan sebenarnya. Tapi insya-Allah akan diulas oleh dua orang panel kita insya-Allah. Saya sekadar seorang pembaca insya-Allah Ustaz. Baik. Sama-sama kita hayati insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 25 hingga 26 daripada surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Apakah maksud daripada apa yang dibacakan sebentar tadi? Ayat 25, dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Wa yaquluna mata hadzal wa'd, bila janji tersebut jika kamu adalah orang yang benar? Dalam ayat 26, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi dua ayat ini adalah sebahagian daripada surah Al-Mulk yang sudah pun, kalau tuan-tuan baca surah Al-Mulk ini pada ayat yang ke
ke-12 ada perkataan ghaib di situ, ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi bercakap tentang selangkah ke alam ghaib ini, kita sudah pastinya, ya, sebagai seorang yang bertakwa, percaya kepada, beriman kepada perkara ghaib. Dan di dalam ayat yang disampaikan tadi, orang-orang musyrik menyatakan bilakah berlakunya wa'd, janji tersebut, pasal bila melihat kepada tahun 2000 dahulu, orang bercakap tentang mungkin itulah hari kiamat. Ya, semua orang takut, apatah lagi daripada agama-agama lain, mereka sudah bersedia dah, ada yang letak dah bersedia kubu bawah apa dia, di dalam tanah macam-macam. Tapi sebenarnya kita nak sama-sama melihat apakah pelajaran penting daripada ayat 25 26 sebentar tadi yang dibacakan. Kita bersama dengan Ustaz Abdul ataupun Ustaz Abdullah Buhari. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Kaunselor Hadi, Ustaz Abdul Khis, terus sidang penonton rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, surah Al-Mulk ini antara surah yang sepatutnya kita baca setiap hari sebelum tidur. Itu semua tahu, surah Al-Mulk masuk kerajaan Allah. Cuma sebelum kita ulas ayat ni, kita kena ingat antara perkara penting surah Al-Mulk ini adalah surah yang turun di Mekah. Surah Makkiyah. Dan biasanya ayat-ayat yang turun di Mekah, dia cerita mengenai asas akidah. Dan antara perkara asas akidah yang dibawa oleh Nabi adalah kepercayaan tentang hari kiamat. Dan kalau kita perhati dalam surah-surah Makkiyah, berulang kali Allah Ta'ala cerita mengenai kiamat untuk menggerunkan manusia supaya beriman kepada Allah dan juga tidak menganiaya ataupun buat benda-benda lain. Jadi bila Nabi secara berterusan ajak mereka cerita mengenai kiamat, lalu mereka timbul tanda tanya dan mereka ajukan soalan itu dalam bentuk ejek, istihza. Wa yaqulun, mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, bila kiamat ni, bila kiamat ini. Lalu dalam ayat berikutnya, kalau kita perhati ada dua perkara. Yang pertama Allah kata, qul, katakanlah Muhammad. Ini kalau kita bincang dipanggil uslub talqin. Talqin ni maksudnya kita ajar ataupun suruh budak kecil sebut sesuatu macam kita sebut. Kita beranggapan dia kena bulat-bulat ikut kita. Kalau kita kata la ilaha, dia kena ikut la ilaha. Itu dipanggil talqin. Dan kenapa Nabi, Allah Ta'ala kata qul, maksud Nabi tak boleh alih ataupun modify ayat ini ataupun Allah mengikut kehendak sendiri, dia kena ikut bulat-bulat. Qul, itu yang pertama. Yang kedua Allah kata innamal ilmu, perkataan innama. Kalau kita mengaji bahasa Arab, innama dipanggil adatul hisr, perkataan yang membataskan sesuatu. Maksud dia, bila kiamat ni, katakanlah Muhammad, sesungguhnya hanya yang mengetahui kiamat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, perkataan qul dengan innama ini bila menjawab soalan yang berkaitan kiamat, konsisten. Disebut Allah contoh dalam contoh ayat 187 surah Al-A'raf. Sama. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, betul Allah kata qul innama ilmuha. Jadi maksudnya kemuncak ghaibiyat ini yang perlu kita imani, yang kita tak tahu adalah kiamat. Di samping benda-benda ghaib yang lain seperti kewujudan Allah, syurga neraka dan sebagainya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdullah Buhari membuka, ya, pentas wacana kita pada hari ini untuk memberi definisi sebenarnya bila bercakap tentang selangkah ke alam ghaib. Ingatkan nak bincang pasal tamar jalis tadi, rupanya kita berbincang alam ghaib yang paling tinggi apabila kita bercakap tentang hari kiamat. Itu yang penting kita beri perhatian, selain daripada tamar jalis lah, pasal dalam masyarakat, kan, bila tamar jalis itu memang saya dulu kecil-kecil pun ada bilik juga buku tersebut. Jadi orang cakap bahawa kalau ghaib ini tak nampak, dan tak nampak itu alam jin. Kan, dan bila alam jin dan bunian, ya, dan lepas itu bercakaplah tentang apa, segitiga bermuda lah, ya, dan kalau kaitan dengan tradisi ataupun apa yang berlaku di sekolah, biasanya orang kena rasuk. Ya, itu ghaib. Tapi yang lain ini alam kiamat ke apa ke, kiamat-kiamat, dia tak berapa ghaib sangat. Jadi ini mungkin satu perkara yang kita ingin bincang lebih lanjut. Tapi saya nak kembali kepada Kaunselor Abdul Hadi, ya, tuan, bila tuan sebagai individu yang penting di IJN, ya, memberi kaunseling kepada mereka yang ada di sana, yang sakit, yang nak pergi buat pembedahan. Jadi sudah tentunya perkara ghaib ini berlaku, kan. Ada yang kata dengar suara, ada yang kata dia nampak lembaga putih. Jadi boleh tak tuan kongsikan sedikit apakah realiti yang berlaku pada orang-orang yang mungkin dia tengah sakit, dia mendengar halusinasi, apa realiti sebenarnya? Silakan. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Ustaz.
yang berbahagia ahli panel, kan Ustaz. Dia sebenarnya kan berbalik pada soalan tadi lah. Ya, Balik betul. pada soalan tadi, sebenarnya yang berlaku di hospital ni dia pelbagai lah. Jadi Pelbagai. keadaannya pelbagai. Cumanya yang Ustaz sebut tadi itu adalah orang kata stigma-stigma. Stigma-stigma yang wujud di hospital lah, yang wujud di mana-mana sahaja. Ya, ya. Bila mana berlaku halusinasi, bila mana berlaku kita panggil so-called meracau ataupun kita panggil sebagai rasukan, Ya. kebanyakan orang akan terus kepada memahami bahawa itu daripada gangguan-gangguan hantu ataupun syaitan. Ini persepsi awal yang ada pada kebanyakan masyarakat. Ya. Kebanyakan masyarakat. Cumanya kita di Institut Jantung Negara, kita tidak terapkan keadaan sebegitulah. Kita di peringkat kita mahu memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya lebih ke depan, lebih orang kata lebih berfaktor dalam mana menilai sesuatu, dalam mana menentukan, menjustifikasikan sesuatu. Betul. Ini adalah kerana kita lihat bahawa sebenarnya terus kepada persepsi bahawa sesuatu itu datang daripada jin dan syaitan, ini adalah satu perkara yang tidak membantu langsung. Tidak membantu langsung. Jadi dan kadang-kadang ia datang daripada orang kata kefahaman yang kadar kefahaman yang mereka ada ketika itu. Itulah yang sebab itu dan masyarakat dan keluarga juga ada kefahaman sebegitu. Dan kalau untuk kita mendalami lagi perkara seperti sebenarnya dari sudut sains ada menjelaskan keadaan tersebut lah. Ada menjelaskan keadaan tersebut. Okay. Dan orang kata persepsi-persepsi ini berlega di sekeliling masyarakat dan kita sebagai yang mewawancarakan hari ini perlu memberikan pendidikan supaya mereka mengetahui bahawa hal sebegini sebenarnya bukanlah daripada itu sangat. Kita tidak menolak rasukan. Kita tidak menolak rasukan kerana disebut dalam, kita pun tahu kerana ustaz pun tahu, dia disebut dalam hadis Bukhari, innal insana inna syaitana minal insan yajri innal syaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan ini dia berlari-lari dalam anggota badan manusia ni seperti mana darah berlari dalam peredarannya. Itu. Jadi kita tak menolak. Jadi ada banyak lagi hadis-hadis lain yang mana menceritakan tentang perkara tersebut. Cumanya tujuan kita berbincang pada hari ini adalah untuk memberi pendidikan supaya masyarakat mengetahui bahawa bukan itu semata-mata. Bukan itu semata-mata. Dan hendaklah mereka cakna bahawa persepsi ke arah itu tidak banyak membantu dalam proses penyembuhan pesakit atau dalam proses penyembuhan pesakit ataupun mereka yang kena rasukan. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Abdul Hadi berkongsi tadi tentang bagaimana realiti yang memang ada yang meracau ya, tetapi apakah penerangan lebih lanjutnya ya, kerana bila kita hanya ambil sebagai kita letakkan sahaja sebagai pengaruh jin semata-mata ya, kesannya ialah mungkin tak dapat nak terangkan lah kan, kecuali kita kena tahu lebih luas lagi. Jadi sebelum kita pergi kepada penerangan lanjut tentang rasukan ini, kita kembali balik pada Ustaz Abdullah Bukhari tadi tentang ghaib ya. Kita selangkah ke alam ghaib ini bukan sekadar alam jin sahaja, tetapi keimanan perkara ghaib ini diangkat seawal surah Al-Baqarah itu sebagai ciri orang yang bertakwa. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan, tadi Ustaz menjelaskan tentang hari kiamat. Apa lagi sebenarnya skop yu'minun nabil ghaib itu, agar bila kita bertemu perkataan ghaib saja bukan sekadar benda tak nampak, jin. Itu sahaja yang dapat difahami dan kadang-kadang dia tak membantu sangat untuk bergerak ke depan. Silakan. Okey, pertama sekali ayat surah Al-Baqarah tadi Allah kata ciri-ciri orang yang bertakwa ni dia kata beriman bil ghaib. Kita kena ingat yang paling utama ghaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Memang kita tak nampak Allah. Kemudian di samping itu kalau kita telusuri rukun iman ni kita kata antara 6 tiang asas yang perlu berada pada diri kita. 2 daripadanya ataupun kita kata 4 daripadanya merujuk pada benda yang tak nampak di mata ataupun ghaib. Beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, hari kiamat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Itu kita tak tahu. Jadi kita kena mula-mula sekali kita kena letakkan asas beriman kepada perkara ghaib adalah satu tuntutan yang perlu dimiliki sebab dia merangkumnya 4 tiang daripada 6 tiang rukun iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang beriman,
kita perlu belajar mendalami agama kita mengikut laluan yang betul. Sudah tentu ia mesti berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah dalam memahami perkara ghaib. Dan perkara ghaib kalau mengikut disiplin ilmu-ilmu Islam, mudah saya kaitkan dengan satu ayat. Dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 65. Allah kata, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Itu maksud kata kalau Muhammad, tak ada siapa pun di langit, baik para malaikat ataupun di bumi, para nabi, manusia dan sebagainya, tidak ada siapa pun yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan diikat juga dengan nama Allah, Alimul Ghaibi Wasyahadah. Jadi bila kita pegang asas ini, katakanlah selepas ini ada orang yang mendakwa, dia tahu benda ghaib, dia nampak benda ghaib, dan dia buat berbagai dakwaan yang melibatkan sesuatu yang tak dapat dilihat di mata, kita orang beriman yang dah memahami prinsip akidah berkaitan perkara ghaib, kita tidak mudah tertipu. Yang jadi masalah sekarang nak salahkan jin, nak salahkan jembalang dan sebagainya ni adalah kerana asas ilmu itu pun dah tidak ada. Ya. Jadi kena pasak ilmu tu dulu, insya-Allah. Jadi asas kepada kefahaman alam ghaib ini ataupun yu'minu bil ghaib ini, tadi Ustaz menyatakan tentang keimanan betul-betul faham tentang Allah, ya, para malaikat, akhirat dan qada-qadar ini. Kalau ilmu ini tidak kuat, menyebabkan mudah sangat kita dipesongkan, ya. Dan itu yang tadi bersama dengan Tuan Abdul Hadi tadi, bila mengacau itu terus pada jin, ya. Padahal sebenarnya kalau bercakap tentang alimul ghaib wasyahadah, ada perkara yang tak nampak, ada perkara yang nampak, ya. Jadi kalau penerangan saintifik, adakah menjelaskan pada orang yang halusinasi ataupun yang meracau ini, kalau boleh dikongsikan? Soalan yang bagus. Soalan yang sangat bagus. Baik, ini adalah perkara yang kita nak bincangkan, antara perkara yang kita nak bincang pada hari ini, nak kupas hari ini, insya-Allah. Kerana kalau kita lihat kebanyakan orang bila mana contohan konsep ditindih, bila konsep ditindih, kita tengok ada orang tu dia bangun nak tidur dah ditindih. Nak bangun ditindih, tak boleh nak bangun. Jadi hal ini orang kata selalu orang kata kena tindih dah ni. Tadi aku dah baca ayat kursi ni, dah baca ayat kursi, tiba-tiba tak boleh, tak terkeluar suara. Yeah. Rasa mata terbuka. Tapi masalahnya badan tak bergerak, tak boleh bergerak, tapi jelas nampak. Itu kita kata konsep ditindih. Tapi sebenarnya konsep ini telah dijelaskan dalam sudut sains. Sudah dijelaskan dalam arti kata sains sekalipun. Dalam sudut sains kita sebenarnya konsep ditindih semasa tidur ni kita panggil sebagai sleep paralysis. Sleep paralysis atau sleep paralysis lah, lumpuh. Lumpuh seketika ketika tidur. Sleep paralysis. Sleep paralysis ni kita sebenarnya dia berlaku disebabkan oleh beberapa perkara yang melibatkan biologi kita. Sleep paralysis ni kita, sebelum kita nak memahami apa itu sleep paralysis, kita hendaklah mengetahui fasa-fasa tidur kita dulu. Dia ada 4 fasa tidur. Pertama, fasa tidur bawah sedar, di bawah sedar. Kita nak pergi tu bawah sedar, kan? Maksudnya belum lagi kita tidur betul-betul. Mamai lah, kan? Yang kedua, tidur dalam sikit. Dalam sikit daripada sedar tadi, bawah sedar tadi. Dalam sikit. Dah faham tu lah, kan? Yang ketiga, dalam sangat. Dan yang keempat, fasa REM kita panggil rapid eye movement. Rapid eye movement ni, fasa inilah yang selalunya berlaku proses paralisis ni, sleep paralysis. Di mana waktu inilah mata-mata kita bergerak, kita punya pernafasan jadi laju, kita cuba nak kontrol pernafasan kita. Lepas tu kita punya mimpi kita dapat banyak mimpi, waktu REM ni lah, waktu rapid eye movement. Dia ada 4 fasa. Peringkat di mana kita hampir-hampir nak terjaga dah. Kita nak bangun. Cumanya di sana inilah peringkat di mana ni baru satu ni, baru peringkat REM. Ada lagi yang lain. Maksudnya dalam sistem badan kita, dia ada kita panggil RAS. Reticular Activating System. Dalam badan kita ni dia macam ada button on off. Bila kita nak tidur, otak akan hantar signal untuk badan rehat. Tapi bila mana contoh badan orang kata otak tak hantar signal lagi, badan kita dah rehat. Kita dekat situ ada penjelasan, nak mudah faham. Kenapa kita nak jelaskan hal ini? Kerana kita nak orang masyarakat faham bahawa bila kena tindih ni bukan yang hantu syaitan tu. Ini proses dia. Bila badan hantar signal untuk rehat, badan akan rehat. Lepas tu sampailah kita tidur, kita nak bangun. Waktu kita nak bangun tu, otak akan hantar lagi signal
RAS akan hantar lagi signal untuk hantar pada RAS reticular activity system ni untuk onkan balik sistem. Okey. Bila onkan balik sistem, kadang-kadang dia berlaku sekali sekala. Sistem tak on lagi, badan dah bangun. Sistem tak on lagi, badan dah bangun. Bila badan dah bangun, waktu ni berlaku sleep paralysis. Waktu ni berlaku sleep paralysis. Yang mana mata terbuka dan kita rasa dan kita sebenarnya menunggu sistem tadi dah on. Sistem tadi dah untuk sampai kepada peringkat on, baru kita sedar. Dan waktu tu kita akan mula gerak-gerak jari lah. Gerak jari sebenarnya yang bagi kita bangun semula tu, kita gerak-gerak jari tu. Itu yang kita bangun tu. Kan dia terbangun tu. Ada yang kita baca-baca jugalah. Itu dari spiritual. Okay. Baik, jadi itu penerangan tentang kalau dihimpit tadi. Maksudnya ada penerangan saintifik mekanisme sunatullah sebenarnya pada tubuh badan kita ini untuk melihat kepada konteks dihimpit tadi itu. Dan juga mungkin bagi perkara-perkara lain juga ada penerangannya untuk kita sama-sama memahami bahagian sunnatullah dan juga syariat Allah itu juga perlu diambil perhatian ya. Jadi kalau perkara ini berlaku, contohnya lah bila orang tak memahami perkara ini, ya mungkin kalau saya pergi kepada Ustaz Abdullah Bukhari, dia mungkin akan mengambil jalan mudah, ya. Dia kalau macam sakit tu dia tak nak pergi berubat, kan? Pasal dia rasa bahawa kalau kaki sakit, dia rasa macam ada sesuatu masuk kot, kan? Jadi dia pun sama ada kalau yang tak Islamik pergi bomoh, kan? Kalau yang Islamik dia pergi jumpa ustaz. Ya, jumpa ustaz-ustaz, tolong ruqyah sikitlah ustaz. Kan? Sebenarnya ustaz boleh tak jelaskan ruqyah ini apa pada zaman Nabi, ya, recommended ke tidak, dan juga memang itu adakah satu daripada cabang usaha untuk berubat ke macam mana sebenarnya? Okey, sebelum tu menurut sekali kita kena faham kita manusia ada 3 komponen lah. Ya. Ada yang kata 4, tapi saya pegang pandangan 3. Fizikal, spiritual dan juga emosi. Dan dalam Islam ketiga-tiga ni kena sihat dan setiap satu daripadanya ada makanan. Dan untuk ketiga-tiga ini dia boleh mengalami juga sakit. Okey. Dan katakanlah mudah saja kita kata kalau sekiranya sesuatu yang berlaku pada kita melibatkan sesuatu aspek fizikal, kita pergi berubat secara fizikal. Contoh Rasulullah sendiri datang sama sahabat, tak silap nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengalami sakit dada. Okey. Nabi pegang dada dia, Nabi kata muni sakit, pergi jumpa Al-Harith bin Qaladah. Al-Harith bin Qaladah. Lepas tu dia pergi jumpa Harith bin Qaladah. Harith bin Qaladah ambil biji kurma, dia kisar bersama dengan biji, bagi makan. Okay. Jadi soalan dia siapa? Al-Harith bin Qaladah. Kalau tengok pada hadis ni, kenapa Rasulullah tidak jampi je bila dadanya sakit? Yeah. Maksudnya Rasulullah nak mengajar kepada kita sesuatu yang berbentuk fizikal, pergi jumpa para doktor. Dan Nabi mengiktiraf Al-Harith bin Qaladah. Al-Harith bin Qaladah ni ulama bincang, adakah dia ni Muslim ataupun tidak. Ada yang kata dia bukan Muslim tetapi doktor, tabib Arab. Dan katanya kalau baca dia dalam biografi dia belajar sampai ke Farsi, ke Jandai Sabur, belajar ilmu perubatan. Dan dia tabib pada zaman itu. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, pernah seorang lelaki, seorang sahabat luka darah tak berhenti. Lalu Nabi pun tanya, ada 2 orang lelaki daripada kabilah apa, Nabi kata, siapa antara kamu berdua yang lebih pandai merawat? Lepas tu sahabat pun terkejutlah sebab kata Rasulullah, adakah pada merawat itu ada kebaikan? Lepas tu Nabi kata, itu sebahagian daripada bila ada penyakit, ada rawatan dia. Cuma kita kena ingat, ilmu perubatan ni, dia berkembang mengikut zaman. Katalah sekarang ini Allah Ta'ala dah buka ilmu perubatan, baik berbentuk fizikal dan sebagainya, ataupun kita kata berbentuk emosi, psikiatri, psikologi semua sekali, dia berkembang mengikut zaman. Kita sepatutnya kena dinamik. Kita kena mengambil kira aspek mengikut zaman. Jangan pula kita nak ambil kira aspek pada zaman Nabi. Sebab zaman Nabi ilmu masih lagi terbatas. Bukan kita nak tolak perbuatan Nabi, tetapi kita nak kata Nabi mengajar kita supaya pergi berubat. Dan ilmu perubatan ni berkembang bila Allah Ta'ala buka, dan dia dinamik. Sepatutnya kita umat Islam kena dinamik dalam mencari ilmu perubatan. Jangan nak disalahkan ataupun nak cari ustaz semata-mata. Masalahnya ustaz pun sakit.
Okey, jadi itu penerangan tentang ada sakit fizikal pergi jumpa doktor fizikal, ya, sakit mental jumpa pada doktor mental ataupun kaunselor psikiatris. Kalau sakit spiritual ini maksudnya kenalah pergi belajar, ya, kepada ilmu-ilmu berkaitan dengan Quran ataupun daripada hadis. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahawa kita bukan sekadar, dan kita melihat pada sunnah Nabi pun bukan rangkumkan sekali sahaja kerana kadang-kadang dia ada stigma dalam masyarakat kan. Kalau pergi kepada doktor perubatan itu dia ini daripada barat kan. Kalau yang baca ayat Quran ini makan kurma ini daripada sunnah Nabi dan ini lebih Islamik, ya. Padahal yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Bukhari tadi semua ini adalah daripada sumber Tuhan yang satu yang menyembuhkan. Jadi kalau katakan perkara inilah, ya, ada orang yang jual ubat, tuan, ya, dia jual ubat, dia kata ubat ni pasal dia ni berkesan, ya, berkesan untuk menyembuhkan banyak penyakit, kan, pasal dia dah campurkan itu ini apa sebagainya. Jadi bila tuan terlibat dengan pesakit-pesakit di IJN, sudah tentu mereka ni bukan tiba-tiba sakit, kan, mereka ni banyak ubat-ubat yang dia dah pergi akhirnya sampai ke IJN. Jadi macam mana tuan memberi nasihat kepada mereka untuk mengambil ubat? Contohnya bila mereka dah sakit jantung apa sebagainya, dia pergi beli ubat yang kata boleh buang kolesterol, boleh buang apa sebagainya. Nasihat tuan. Baik. Sebab itulah kita dalam kita menelusuri kaedah atau step-step dalam sebelum kita, kalau katalah kita sakit. Kita kata kita sakit. Dia ada step-step dia yang kita kena follow lah. Pertama sekali kalau kita sakit, disarankan yang pertama sekali kita jumpa doktor dulu. Doktor fizikal Doktor perubatan. fizikal dulu perubatan. Okay. Sebab itulah yang jalan yang sebetulnya lah. Ada sebetulnya. Banyak kisah-kisah yang mana pada mulanya dia menyangka bahawa penyakit itu melibatkan orang kata spiritual masalah lah. Masalah spiritual lah, paranormal lah, macam tu lah. Dia pergi jumpa ustaz dulu ataupun jumpa siapa-siapa lah. Sebab masyarakat kita hari ini dia lebih cenderung kepada jumpa bomoh-bomoh ni. Macam bomoh macam tak ada apa. Macam tak ada apa bila jumpa bomoh ni. Macam okeylah, tak ada masalah. Sedangkan Rasulullah pun disebut dalam hadis-hadis, ada kata jumpa. Kan mereka kata man atar raya ukahinan, maka kafara bima anzalallah, apa anzal Nabi sallallahu apa anzalallah, kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi orang kata first kali apa yang perlu kita buat adalah berjumpa dengan doktor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah kata dah scan dah apa semua masih lagi sama, barulah kita cuba alternatif yang lain. Itu pun mesti dibuktikan. Doktor buktikan memang dah baru boleh kita pergi kepada step yang berikutnya. Barulah step yang berikutnya. Ya, bukan terus kepada ubat-ubatan dan sebagainya. Dan kata bergantungan kepada tangkar-tangkar, bergantungan kepada batu-batu yang tak memberi kesan adalah perkara yang sangat dilarang dalam Islam, ya. Jadi cadangan daripada tuan ialah mulakan dulu dengan berjumpa dengan pakar doktor perubatan, ya, fizikal. Kemudian nanti kalau perlulah dia rujuk kepada orang-orang yang sepatutnya, kita akan pergi kepada orang yang sepatutnya itu sebagai satu usaha. Kerana kita sedang berbincang dalam bercakap tentang selangkah ke alam ghaib ini, ada ialah perubatan, kan, sakit. Kita ambil contoh sakit lah. Orang tak berapa nampak, ya, dan bila tak nampak ini, dia kalau cakap pada doktor tu pun dia tak nampak sangat, kan. Dia percaya tak percaya. Kemudian di peringkat kalau rasanya ustaz ke ataupun kalau yang ada baca-baca sikit ni, mungkin dia boleh terus masuk dan selesaikan segalanya. Jadi mungkin sebelum kita berehat ini nak tanya pada Ustaz Abdullah, bercakap tentang keimanan pada perkara ghaib ini, adakah dia menafikan kepada usaha ataupun dia kalau ekstrimnya itu sampai dia percaya pada khurafat pula? Dia macam mana nak memastikan kita berada di tengah? Okey, sebenarnya kalau kita betul-betul dalami Islam, akidah yang betul, ikut Quran, sunnah Nabi sama sekali, kita akan jadi balance. Kita akan jadi balance. Maksudnya kena ada sumber rujukan. Mesti ada sumber rujukan dan kita tidak akan jadi cenderung pada mana-mana pihak. Dan kalau kita perhati orang yang mudah percaya kepada khurafat, jumpa bomoh, letaklah nama ustaz ke apa ke, nama je ustaz perawat, tetapi modus perandi dia sebiji macam bomoh yang diharamkan oleh agama. Jadi kalau kita ada basic agama yang kukuh, kita belajar, kita akan boleh scan dah.
ini betul, ini tak betul. Mhm. Dan sepatutnya para perawat pun kena membawa mindset yang sama. Betul. Kita bukan sekadar merawat fizikal orang yang datang, kita mesti merawat juga yang sakit. Contoh lah, ada kawan-kawan dekat satu perubatan Islam yang terkenal lah di Malaysia, tak nak sebut. Bila orang pergi nak merawat, Mhm. sebelum nak merawat, mereka menyatakan beberapa perkara. Saya doakan, Allah sembuhkan. Kita kena bergantung pada Allah. Tapi sebelum saya merawat, ada atau tidak tangkal yang ditinggalkan, yang tuan pakai. Lepas tu pesakit kata ada, keluarkan, keluar. Keluar. Ada yang berharga sampai 25,000 Tangkal. tangkal. Oh, subhanallah. Lepas tu dia kata sekarang ni sebenarnya Tuan tak sembuh kerana Tuan bergantung kepada makhluk yang Nabi kita larang masuk tangkal. Jadi sekarang kita nak betulkan akarnya, kita potong. Potong tangkal ini sebagai satu lambang kita tidak lagi bergantung pada makhluk, kita buang segala syirik. Dipotong, buang tong sampah. Lepas tu dia pun rawat lah. Rawat, baca doa-doa yang maksur daripada Nabi. Lepas tu lepas habis rawat, pesakit tu keluar. Nak masuk pesakit lain, pesakit tadi tu masuk balik. Minta maaf, saya tertinggal barang. Masuk balik, digegar tangan masuk dalam tong sampah, ambil balik tangkal tu, keluar. Jadi perawat ni kata, Masya Allah, orang ni tak akan sembuh sampai bila-bila. Okay. Sebab akidah yang tak betul. Akidah yang tak betul, Jadi ya. balik kepada kefahaman agama. Sebab tu kalau kita perhati para ulama, dia memang sangat konsisten dan senada menafikan ataupun melarang orang daripada jumpa bomoh. Bomoh ni orang yang mendakwa tahu. Nanti disebut apa, kalau kita lanjutkan lagi, sejauh mana bomoh, kebenaran bomoh ini boleh tahu, benda gaib. Orang buat kamu, benda ditanam di mana, buat kamu sekian-sekian, lepas tu kita percaya. Apa impact dia? Ada impact dia yang menyebabkan akidah kita boleh terjejas. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari menjelaskan ya kepada kita tentang bagaimana sebenarnya dalam kehidupan kita mungkin kita ada masalah, kita mungkin ada sakit dan sebagainya, tetapi kita mestilah berteraskan kepada keimanan pada perkara ghaib, ya, kita dalam tajuk kita selangkah ke alam ghaib ini dengan rujukan yang tepat daripada Quran, daripada sunnah, bukan kita baca daripada buku-buku yang macam-macam daripada agama lain, daripada program-program motivasi yang kadang-kadang bercampur aduk tentang kepercayaan. Yang kita nak bincang pada bahagian kedua nanti, kadang-kadang ada pergi program seminar, dia kata ambil tarikh lahir, nanti awak ni sebenarnya nanti kita berehat sebentar, kita kembali semula macam mana memahami perkara ini dalam tajuk kita selangkah ke alam ghaib, wacana Al-Quran, bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam. Kembali kita dalam wacana Al-Quran pada hari ini untuk kita bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam dalam tajuk kita selangkah ke alam ghaib, satu tajuk yang penting kita fahami dengan tuntas, dengan jelas agar ia membersihkan akidah kita, keimanan kita. Dalam masa yang sama ia memberi nilai berfikir kita yang progresif, yang maju ke depan, selari dengan ilmu yang dibawakan dalam Al-Quran ini sendiri. Jadi sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada surah Al-Mulk ayat 25 hingga 26 bila ditanyakan bilakah hari janji Allah tentang hari kiamat ini, Nabi menyatakan bahawa yang diajarkan pada Nabi, ilmu itu adalah di sisi Allah SWT. Nabi tidak mengetahuinya. Nabi hanya menyampaikan peringatan yang jelas kepada seluruh manusia. Dan kita ingin lihat pada satu lagi surah, iaitu surah Luqman pada ayat terakhir 34 juga bercerita tentang perkara ghaib ini. Mari sama-sama kita baca bersama dengan Ustaz Abdul Khair. Terima kasih Ustaz Fazrul. InsyaAllah sama-sama kita akan lihat dari surah Luqman ayat yang ke-34, ayat terakhir dalam surah Luqman. Sebelum kita menyambung lagi perbincangan kita yang Masya Allah menarik. Selangkah ke alam ghaib insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 34 daripada surah Luqman, surah yang ke-31 yang maksudnya terjemahannya sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan pada hari esok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, innallaha alimun khabir. Jadi ini adalah ayat terakhir daripada surah Luqman. Satu surah yang menarik bila kita sudah pun mengetahui tentang Luqman, tetapi awalnya itu bercakap tentang pendidikan, perlu mengenal kepada ayatillah, ayat-ayat Allah dengan baik, dan itulah yang dibawakan dalam surah ini, surah perhatikan alam tara di dalam ayat dalam surah ini. Jadi di sini Ustaz mungkin kita nak menyambung balik ya perbincangan tentang bila bercakap tentang selangkah ke alam ghaib ini Allah saja yang tahu seluas-luasnya. Tetapi bila dalam surah ini dinyatakan ayat ini tadi tentang Allah yang tahu bila kiamat, apa yang ada di dalam rahim, apa yang akan dibuat esok. Tapi ada orang yang dia rasa macam saya ni nak berniaga kan, saya nak berniaga, saya nak tahulah 2021 ni apa, ada ong ke tak ada. Kan. Dan dia terpengaruh dengan mungkin dalam agama kaum lain, dia rasakan bahawa bagus juga kalau saya boleh tanya ya kepada orang yang mengetahui perkara-perkara kat depan ini, pasal katanya pak cik hujung kampung ke ataupun orang tertentu ni boleh baca, dia ada ilmu lebih sikit. Satu, psikologi itu memang manusia nak tahu benda ke depan, tapi macam mana Islam menyelesaikan melihat perkara ini sebenarnya? Silakan. Okey, pertama sekali kita kena ingat perlu dijelaskan dengan ayat lain, ayat dalam surah Al-Jin. Nama surah Al-Jin. Orang lain suka ni. Okey. Jin pun tak tahu benda ghaib. Okey, Jin Allah pun kata ayat 26-27. Allah kata alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah Ta'ala Maha mengetahui benda ghaib dan dia tidak akan dedahkan yang ghaib itu kepada sesiapa pun kecuali kepada rasul yang diredai. Rasul di situ pula Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu tanpa alif lam, masuk umum nakirah. Jadi rasul di situ perlu penjelasan lain. Kita kena buka pula surah Al-Hajj. Allah kata Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah yang pilih malaikat, rasul dalam kalangan malaikat dan juga manusia. Jadi kesimpulannya Allah saja tahu benda ghaib dan Allah Ta'ala dia akan dedahkan benda ghaib itu bila sampai masanya ada keperluannya untuk makhluk tahu, dia dedahkan melalui pintu wahyu, melalui rasul, melalui malaikat dan juga Rasulullah ataupun para nabi. Kesimpulan dia, tak ada siapa yang tahu benda ghaib melainkan Allah, dan Allah kalau nak dedahkan benda ghaib hanya kepada nabi, bukan bomoh, bukan pak cik hujung kampung, bukan pakar feng shui. Jadi itu prinsip asas yang perlu kita ketahui. Tiba-tiba ada seorang yang berserban besar, berjangguknya panjang, mukanya jernih, mendakwa diri wali Allah, tiba-tiba dia boleh meramal benda yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan kita percaya terhadap ramalan dia, apa impact dia. Nabi kata siapa yang datang bertemu dengan arraf. Arraf ni orang yang dakwa tahu. Kahin ataupun bomoh. Sama dah tu.
yang boleh tilik orang buat kamu, orang yang buat kamu rumah dia kat mana, dia tinggal di mana, dia letak benda tu di mana, kamu terpijak lalu kamu Macam sakit. jumpa belalang cerita dia lah. Okey. Jadi benda-benda itu Nabi kata siapa yang mendatangi bomoh, tak kira bomoh tu bomoh moden dalam bentuk apa bertai, buat seminar, rahsia tarikh lahir, tak kira lah, itu semua kita istilahkan sebagai bomoh sebab dia mendakwa tahu benda akan datang. Siapa jumpa orang macam ni, ada dua hadis. Yang pertama Nabi kata solat dia 40 hari tertolak. Yang jumpa tu. Yang jumpa, lepas tu satu hadis lagi dan membenarkan. Nabi kata orang macam ni tidak lagi beriman dengan apa yang diturunkan kepadaku, Al-Quran. Cuma ulama hadis bincang. Apa yang diturunkan kepadaku tu satu Al-Quran kah ataupun ayat mana? Ada sebahagian ulama hadis kata ayat 65 surah An-Naml tadi tu. Kata kalau Muhammad tak ada siapa tahu benda ghaib di langit ataupun di bumi melainkan Allah. Jadi sekiranya tak kira kita jumpa ustaz ke, perawat ke, bomoh ke, pakar motivasi ke, feng shui ke sebagainya, kalau dia ada ciri-ciri nak meneka benda ghaib, lepas tu dia lapik benda ghaib itu dengan rahsia tarikh lahir ke, taik lalat ke dan sebagainya, itu semua bomoh-bomoh yang perlu kita hindari sebab dia telah mencabar pengetahuan ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah. Tambahan pula benda tu tak boleh diaudit benar ataupun tidak. Ada saya berjumpa dengan seorang yang dia kata dia tak guna tarikh lahir, dia guna Asmaul Husna. Dia kira dia ada ni Asmaul Husna ni untuk awak, ni Asmaul Husna awak ikut nama. Itu komen Ustaz. Prinsip yang sama, benda tu benda ghaib. Dia kena mendatangkan bukti berdasarkan dalil. Contoh katakanlah ini berdasarkan hadis sekian. Jadi kita boleh terima. Tapi kalau dia berdasarkan tanggapan dia, ilmu Allah Ta'ala yang luas, saya bangun pagi tiba-tiba saya dapat ilham. Semua orang boleh mendakwa, tetapi piawai yang tetap letak kepada dalil ataupun nas. Itu lebih selamat. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari. Dan saya nak kepada Tuan Abdul Hadi Abdul Wahab, Tuan sebagai kaunselor ya dalam masa sama pendidikan syariah, pengajian Islam di Universiti Melaya. Jadi dua-dua disiplin tu ada ya. Pasal ada juga program-program yang kata kalau katakan kita nak maju ke depan ya, kita kena pakai warna ini ya, dan ya pada satu sudut mungkin Tuan boleh jelaskan apa kaitan warna dalam kehidupan kita ya. Dan dalam masa yang sama juga ialah dia kata kalau nak close deal contohnya mesti pakai warna begini. Apa komen Tuan? Terima kasih. Saya pertama-tama sekali saya bersetuju dengan Ustaz Abdullah. Bukan ambil jawapan Ustaz. Okey, pertama saya bersetuju bahawa prinsip saya juga sama. Bahawa apa sahaja perkara, apa sahaja tilikan, apa sahaja andaian untuk menabrak ataupun untuk meneka masa depan ataupun meneka bertuah ataupun tidak. Sebab kalau katalah kita boleh buat sebegitu, Rasulullah dah lama tahu bahawa Aisyah tak berzina. Tapi kenapa Rasulullah pun bila melihat Aisyah, kenapa Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat muka Nabi memandangku sebegitu. Sebab Nabi, kenapa dia memandang sebegitu? Sebab kalau Nabi pandang sebegitu, maksudnya Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi tahu, mesti Nabi senyum. Mesti Nabi senyum. Rantai Aisyah yang hilang. Kalau kata Rasulullah tahu semua alam perkara ghaib, tak perlulah sahabat pergi cari pun. Cukup Rasulullah kata dekat situ dah jumpa dah. Rasulullah sendiri pun tak tahu. Ini kan kita yang label tak tahu label apa dah. Kita ni macam-macam kita buat dengan auranya, dengan warnanya. Tak kisahlah kalau guna Asmaul Husna pun sekalipun, kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu tak apalah guna nama-nama untuk berdoa, tak ada masalah. Tapi kalau guna nama tu tidak ada sandaran hadis, tidak ada Al-Quran dan Sunnah, maka ia tertolak sama sekali, kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksudnya beramal dengan suatu amalan bukan daripada kami, maka ia tertolak secara jelas. Betul. Jadi di sini sebenarnya pendidikan kepada perkara ghaib ini ataupun keimanan pada perkara ghaib ini perlu dijelaskan dan kalau kita tengok pada kawasan di Mekah itu mereka macam-macam bila datang Nabi dapat membersihkan mereka, cara mereka beriman ya, khurafat-khurafat dibuang. Mungkin Ustaz Abdullah Bukhari boleh cadangkan apa framework pendidikan yang diperlukan, pasal kadang-kadang orang tu dah belajar tinggi dah pun, tapi yang bahagian yang warna-warna tarikh lahir apa sebagainya ni dia masih lagi bercakap dalam seminar, dalam program kan, untuk menarik perhatian orang ramai, padahal banyak lagi perkara yang boleh. Jadi sebenarnya
mana yang tak kena dalam sistem pendidikan yang boleh kita tambah baik agar kepercayaan akidah pada perkara ghaib yang sahih ini dapat dijelmakan dalam masyarakat. Silakan Ustaz. Dia tak boleh nafi sebenarnya, kadang-kadang pihak ini dia agak defensif. Bila kita tegur, dia akan cuba cari jalan untuk justifikasikan benda ni betul saintifik. Okay. Dia kita kena ingat kadang-kadang kita tak boleh nafi sunnatullah dengan syariatullah ini perlu digabungkan. Sunnatullah sains lah, aspek saintifik. Syariatullah hukum hakam, kita kata berdasarkan nas semua sekali. Perkara ini tak boleh nafikan, perlu ada gabungan, sintesis antara keduanya. Cuma yang kita risau bukan sunnatullah, bukan sains, tapi pseudosains. Dakwaan-dakwaan yang tidak cukup buktinya yang cuba dimurni, diharmonikan dengan ayat Quran, hadis dan sebagainya. Dan saya nampak benda ni macam kaedah, macam Ustaz Fazrul sebut tadi lah. Macam mana sahabat Nabi yang sangat khurafat boleh berubah sama sekali. Apa silibusnya itu? Silibus yang paling utama kita mesti kembali pada akidah. Sebab Nabi memasak selama 13 tahun di Mekah dengan pasak akidah. Bayangkan saya ambil satu kisah. Saya pernah lepas kuliah saya datang seorang mu'allaf. Okay. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya soalan. Kenapa tak tanya tadi? Oh, saya takut soalan saya terlalu bodoh. Nanti dia ketahukan. Tak apa. Dia kata, saya pernah dapat ada jumpa seorang lelaki. Macam orang alim lah. Dia minta saya pejam mata, suruh tadah tangan. Lepas tu jatuh di tangan saya sebiji batu. Dia kata, batu ni boleh lindung kamu daripada bahaya. Tapi jangan taksub syirik. Oh, subhanallah. Jadi nampak contradiction, percanggahan. Lepas tu dia kata, Ustaz boleh tak saya simpan batu? Lepas tu saya pun nak jawab soalan, saya nak supaya dia berfikir. Saya tanya soalan. Okey, sekarang nak tanya antara batu ni dengan Hajar Aswad mana lagi mulia? Dia kata, mestilah Hajar Aswad, Ustaz. Lepas tu tahu tak apa Sayyidina Umar buat bila dah tawaf? Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, sampai dekat Hajar Aswad, dia berkata, wahai batu, aku tahu kamu ni batu. Tak boleh bagi manfaat ataupun mudarat. Kalau bukan kerana Rasulullah cium kamu, kucup kamu, aku tak akan cium. Sebab batu. Dia bagi kucup. Itu soalan pertama. Faham tak logik saya? Dia kata, okey, faham. Batu ni tak mulia pun daripada Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad pun itu tindakan Sayyidina Umar yang dididik oleh Nabi dengan akidah betul. Soalan kedua saya kata, okey, ambil batu ni, letak atas meja, ambil tukar, nak ketuk. Pecah ke tidak? Secara logiknya pecah. Jadi saya kata, kalau dia tak dapat mempertahankan dirinya sendiri, masakan dia boleh mempertahankan awak? Jelas atau tidak konsep akidah yang saya jelaskan? Dia kata, oh, baru faham. Jadi maksudnya kembali kepada akidah. Cuma akidah ni, kalau kita nak mengajar ataupun nak betulkan persepsi masyarakat kita ni, yang mungkin dah tua, umur 50, 60 tapi tak clear lagi bab ni, akidah yang kita ajar itu mestilah lebih berbentuk praktikal. Macam yang diajar oleh Nabi SAW. Praktikal macam mana tu? Maksudnya kita tu beri contoh-contoh. Contoh. Bukan kita sekadar menceritakan kaedah-kaedah menyebabkan orang faham. Kaedah sekarang ni ada cantik dah. Sifat 20 dan sebagainya. Ataupun tauhid 3 yang sebahagian pihak. Kita perlu masukkan sekali practicality. Kenapa? Allah yang berkuasa. Macam yang ditunjuk oleh Nabi sehingga Sayyidina Umar faham dengan mudah. Itu satu kes. Satu kes lagi kisah pokok Hudaibiyah. Pokok Hudaibiyah ni Nabi nak ke Hudaibiyah dihalang, lalu termeterai perjanjian Hudaibiyah. Kemudian next year para sahabat pergi untuk umrah qada. Pokok tu hilang. Tak tahu ke mana. Mungkin dikatakan disapu oleh banjir. Nak jadi ke cerita selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat, ada seorang anak kepada Abdurrahman bin Auf pergi buat haji, sehingga Hudaibiyah orang duduk berkumpul di sebatang pokok. Jadi dia tanya, pokok apa? Ini pokok Hudaibiyah. Pokok yang Nabi berbai'ah. Sampai ke Mekah, jumpa seorang tabi'in, ayahnya sahabat Nabi yang terlibat dalam perang dalam Hudaibiyah. Lepas tu si tabi'in tu kata, ayah aku sahabat Nabi yang terlibat dalam Hudaibiyah. Sahabat Nabi tak jumpa pokok ni, kamu jumpa, kamu lagi hebat pada sahabat Nabi. Nampak sangat kelentong. Ya. Jadi maksudnya benda ini berlaku ya. Maksudnya ada kumpulan-kumpulan yang dia memang suka benda-benda yang mistik ini ya, dan itulah yang nak dikedepankan dengan kayu kokanya ya. Kalau daripada bahtera Nabi Nuh ya, perkara-perkara ini muncul dalam masyarakat, dan kalau 2-3 tahun lepas muncul air oren ya yang dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Ia memberi kesan kepada logik pemikiran yang musnah, yang punah ya sebenarnya. Jadi mungkin tuan boleh komen sikit dari segi macam mengapa logik berfikir manusia ini dia mudah sangat dipesongkan dalam bab-bab yang khurafat ataupun pasal adakah kerana manusia ni memang suka ataupun apa psikologi dia? Sebenarnya dia sebenarnya manhaj.
manhaj pemikiran ataupun kaedah rujukan ataupun rujukan asas dia. Yang menyebabkan orang ni kadang-kadang bila sampai satu ni dia tak selidik dulu. Dia tak tabayun dulu. Dia bila ada manhaj dia tahu apa manhaj dia. Apa kalau dia bermanhaj Quran Sunnah. Dia tahu ke mana nak balik. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dia tahu dah Al-Quran dan Sunnah tu rujukan dia. Jadi datanglah apa sekalipun yang dia tak faham, yang dia macam sama-sama sikit, ada syubhah sikit macam tu, dia akan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, akan rujuk pada pakar-pakar kita yang ada, akan rujuk betul ke ini, dia akan rujuk. Tapi kalau tak ada manhaj, tak ada asas macam tu, foundation dalam diri individu itu tersebut, dia mudah untuk mutabi', dia mudah untuk ikut benda-benda yang tak berasas, dan diikutlah sebab apa? Sebab orang buat, dia buatlah macam tu. Dan dia kenapa buat? Sebab orang buat, saya buatlah. Lah. Ya, jadi agama Islam ni begitukah? Persoalannya Islam ni begitukah? Itu sebabnya bila bercakap tentang kita kembalilah kalau contoh perubatan tuan ya. Dia bila cakap ubat-ubat ni banyak barat yang jumpa. Kan? Dia orang ni tak percaya pada perkara ghaib. Kan? Itu sebabnya dia orang ni tak masuk Islam. Jadi kita percaya pada al-ghaib. Jadi kalau kita ambil yang ghaib, kita tolak perubatan, itu lebih sejahtera katanya kan. Jadi dunia perubatan ataupun dunia sains ini sebenarnya dia menolak ghaib ke tidak sebenarnya untuk difahami oleh masyarakat umum bahawa sebenarnya dua-dua ini apa? Kalau boleh dikomen di situ. Baik. Dunia perubatan sebenarnya yang saya tahulah yang sepatutnya menjawab ni adalah doktor. Doktor ataupun dunia kaunseling contohnya kan. Kaunseling ada doktor, saya betulkan sedikit kita mesti diberi pada pakar-pakar dia lah kan dalam menjawab isu. Baik, saya cuba bercerita berdasarkan pengalaman saya lah yang saya melihat yang berlaku di hospital bersama dengan doktor hari-hari melihat pesakit dan sebagainya. Mereka tidak menolak desk kebahagiaan daripada mereka, bukan semua, hampir lebih kurang dalam 60 ke 70%. Saya tak tahu lagi 30% tu saya bagi persentage saja. 60% hampir majoriti daripada para doktor tidak menolak spiritual kerana mereka sendiri melihat bagaimana setengah-setengah pesakit itu dia hampir-hampir orang kata tidak dapat diselamatkan, tetapi dengan kuasa doa ataupun kita berdoa pada Allah, okey, doa ilallah kan, kita berdoa pada Allah dengan doa yang dengan sungguh-sungguh kan, dengan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah dengan Allah, kadang-kadang Allah nak tunjuk, kadang Allah tak tunjuk juga. Semua tu untuk menilai iman kita lah kan. Kalau Allah tunjuk baru nak beriman, Allah tak tunjuk tak beriman, tak boleh lah gitu kan. Tunjuk ke tak tunjuk ke kena beriman jugalah kan. Kena fahamkan masyarakat gitu. Tapi kadang-kadang ada Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada saat tu. Dengan doktor kata tak boleh buat apa ni, mak ayah suruh bukan paksalah, macam berharap sangat pada doktor supaya bantulah, buatlah juga supaya anak dia ada anak seorang 16 tahun kahwin, anak baru seorang. Macam itulah kan. Atau 20 tahun kahwin ni kes yang saya sebut ni kan. 20 tahun kahwin baru anak seorang, dan anak tu pula satu-satunya zuriat yang ada. Jadi minta untuk diselamatkan juga kan, dan Allah, dan dengan kuasa kita pergilah jumpa sesud spiritual, berdoa banyak. Itulah yang kita boleh bagi kita, bukan boleh kita tak bagi air pun tak ada. Kita doalah, suruh doa sebab itu sajalah kan. Doa pada Allah, minta pada Allah kan. Kita sendiri minta Allah, kita pun doa jugalah kat dia kan. Itu yang kita ajarkan. Dan alhamdulillah Allah Taala menunjukkan kuasanya. Maknanya budak tu sihat dan doktor bagi tahu okey, dah kembali ada improvement, tiba-tiba ada improvement. Dia punya bacaan reading semua dah teruk, tiba-tiba dah okey balik sikit kan. Dan keadaan ini berlaku, ini real, ini berlaku. Dan itulah kita katakan, orang kata doktor ataupun pakar perubatan atau ahli perubatan, mereka tidak menolak sepenuhnya kerana mereka menyaksikan sendiri perkara tersebut di depan mata mereka. Dan yang menolak tu ada juga. Dan yang kita tahu ada yang tidak percaya kepada ni, dia mereka akan berbincang dari sudut perubatan sahaja, mereka tidak akan berbincang dari sudut spiritual. Cuma perlahan-perlahan mereka juga di kalangan-kalangan mereka yang mana tidak percaya kepada spiritual juga akan percaya kepada spiritual kemudiannya, melihat kepada bukti-bukti yang kita selalu jumpa dan sembang sebagainya lah. Jadi memerlukan masa lah. Jadi itu adalah kesimpulan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya dunia saintifik, dunia perubatan ataupun mungkin dalam dunia profesional
profesional menghormati menghormati kepada perkara ghaib ini sebagai salah satu daripada perkara penting. Ini bergantung kepada siapa orangnya lah ya. Kalau orang itu beriman pada perkara ghaib, dia menerima dan tidak menolak ataupun memisahkan perkara ini. Jadi tajuk ini sebenarnya memang kita nama pun selangkah. Jadi maksudnya dia adalah satu perkara yang luas dan ia ada kaitan dengan ketakwaan ya, keimanan kita. Mungkin di hujung ini saya mempersilakan Ustaz Abdullah Bukhari untuk memberi komentar ataupun nasihat ya. Apa perkara yang perlu diambil, dipegang betul-betul oleh masyarakat agar keimanan kita, kepercayaan kita pada alam ghaib itu adalah keimanan yang membawa kepada kemajuan sampai ke syurga, bukannya menarik kita lagi jauh ke belakang lagi. Silakan Ustaz. Okey, sebagai kesimpulan saya nak sebut dua perkara lah. Yang pertama, kita mesti mendalami agama kita berdasarkan sumber yang benar, yang sahih. Apa saja yang datang, orang yang mendakwa, dan kita Allah Ta'ala gunakan akal itu untuk menilai. Dan rujuklah kepada ahli dalam bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun begitu, ni macam ada konflik lah. Seolah-olah kita bercakap, kita nak menafikan aspek saintifik. Tak. Umat Islam kena wasati. Wasati ni adil, berada tengah-tengah antara dua ekstrim. Ekstrim pertama, yang terlalu superstitious, khurafat. Semua salah jin, kesian jin. Kalau dia boleh saman berjuta dalam saman kita ni. Yang kedua, orang yang terlalu aspek saintifik sehingga menafikan aspek spiritual ataupun doa ni, ataupun kuasa ghaib yang ada pada Allah Ta'ala. Kita umat Islam kena berada di tengah-tengah antara keduanya, dan kita kena susun prioriti keutamaan mengikut cara yang betul. Sakit fizikal, jumpa doktor. Doktor tak bagi jawapan secara fizikal, jumpa psikiatris, mungkin aspek emosi. Kalau tak jumpa juga, kita pergi kepada aspek berikutnya, mungkin ada gangguan sihir dan sebagainya. Kita tak boleh nafikan aspek sihir gangguan kerana ia disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Falaq, min syarrin naffathati fil 'uqad. Cuma kita kena letak pada keadaan tempat yang betul. Dan kalau kita buntu, rujuklah kepada ahlinya. Insya-Allah kita akan selamat. Kita tidak akan ditipu dalam perkara ghaib ini oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab di luar sana. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari ya, meletakkan tentang pentingnya kita mendalami kepada rujukan dalam agama kita ya. Kita nak beragama tapi mestilah dengan rujukan yang tepat daripada Quran dan Sunnah. Kalau tak tahu kita bertanya agar kita jangan ditipu ya pada alam ghaib ya, sehingga kan kita boleh saja dimanipulasikan. Nasihat akhir daripada Tuan untuk umum yang mengikuti wacana ini agar kita memang ada percaya alam ghaib tapi jangan sampai tersadung kita masuk ke lembah khurafat dan bahaya. Silakan. Jadi kita perlulah ingat semula bagaimana iblis menolak untuk menyembah Adam, untuk sujud pada Adam atas perintah Allah. Fa kunnalil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua para malaikat mengikut perintah Allah kecuali iblis. Iblis tak mau ikut perintah Allah. Dan bermula saat itu iblis minta dipanjangkan umurnya, minta dipanjangkan usianya. Untuk apa? Untuk menarik, untuk memusnahkan, untuk menghancurkan anak cucu Adam ni sehingga kiamat. Sehingga kiamat. Jadi kita mesti ingat bahawa syaitan tidak akan berputus asa sehinggalah kita kembali berjumpa dengan Tuhan. Hatta ketika kita nak bertemu dengan Tuhan pun, iblis masih lagi berperang untuk membawa kita ke lembah neraka lah, kan? Jadi iblis ni datang pada kita bukan dalam keadaan berbeza sangat pun. Contoh, kita berjubah, dia bukan datang keadaan compan-camping buat botol arak. Kita berjubah, iblis akan datang keadaan berjubah juga. Syaitan tidak perlu untuk menukar wajah, menukar gayanya. Hanya sedikit lencongan sahaja, dia berjaya untuk membawa kita jauh daripada jalan Nabi. Itu saja. Dia tak perlu datang dalam keadaan lain. Kalau kita dalam bentuk arak, dia tambah lagi benda lain. Dia tidak akan berputus asa menyesatkan kita sehingga kiamat. Sehingga kita pun tak ada lah daripada sinilah. Tak ada daripada dunia ini. Jadi iblis, dia sangat bijak dan dia akan itulah dia janji dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dan kita hendaklah mengetahui perjanjian iblis. Ini bukan cerita movie-movie perjanjian iblis ke apa. Kita mesti tahu perjanjian iblis. Bila kita tahu perjanjian iblis, baru kita nampak. Contoh dalam situasi ada seorang ustaz datang, ada seorang perempuan lah kena rasuk, kan? Seorang perempuan kena rasuk, seorang ustaz datang dalam shopping mall tu, kan? Ramai orang tengok, hebat ustaz ni. Hebat ustaz ni, baca jadi. Tiba baca pop, hilang. Lepas tu masuk balik, lepas tu baca hilang.
Oi, syaitan ni sebenarnya bukan nak dapat orang yang kena tu je. Seluruh yang ada kat situ dia nak tapau. Ayat dia gitulah. Nak tapau semua. Apa semua? Oh, ayat dahsyat itulah kan. Nak tapau semua. Maksudnya apa? Okey, baik. Kita tengok yang kena tu seorang perempuan tu. Kita duk ingat kesian dia, syaitan kacau dia. Kesian dia, kita tengok. Padahal bukan dia seorang. Ustaz tu datang, seorang kata, bagus ustaz ambil nombor telefon dia. Pada saat mereka nak ambil nombor telefon tu, kita tak tahu dalam kepala dia ada Tuhan tak? Tak ada. Nak ustaz tu. Sebab hari dia telefon ustaz tu, nak panggil ustaz. Kan? Sehingga pergantungan kepada Allah, dia tu sendiri nak kena bersiap baca Quran ke, ambil wuduk ke, solat dan sebagainya, dia kena bersiap dari dah hilang. Asyik jumpa nak panggil ustaz je. Jenuh ustaz tu, penat apa tu? Kan? Lama-lama penat juga kan? Penat. Dan okey, tak apa seorang ambil seorang lah kali semua sekali. Mula sekali iblis letak sangkap dekat perempuan yang kena tu. Pam, sangkap masuk. Lepas tu seorang bercakap, hebat ustaz ni. Pop dia masuk pula. Pam. Orang ketiga, empat cakap pam, yang ketiga masuk dalam sangkap iblis. Lah kali semua cakap pam, lah kali ustaz tu kata, semua ambil nombor telefon aku ni. Hebat aku ni. Ada mesti sikitnya ustaz kita tahu, dia pun tahu kata benda tu daripada Allah. Tapi 30-40% mesti kena punya. Mesti kena punya. Pam, sekali-kali dia masuk. Sangkap tu sak, jadi besar. Pam, masuk. Tu dia. Sekaligus ya semua. Jadi kita kena tahu perjanjian iblis, baru kita tahu ini tujuan dia sebenarnya. Iblis nak buat kita sampai ke situ. Jadi cara kita memberi pendidikan kepada masyarakat pun hendaklah betul mengikut Al-Quran dan Sunnah hak mana Nabi ajar. Hak tu je lah. Baik, okay. Terima kasih diucapkan pada Tuan Abdul Hadi ya, menjelaskan tentang betapa perjanjian iblis itu sendiri untuk memerangkap manusia itu perlu kita sedar ya, agar rasanya bila bercakap tentang alam ghaib ni, satu kita bercakap tentang rukun iman yang ada itu, tapi lebih daripada itu ialah sejarah Nabi Adam dan juga iblis ini yang banyak berulang sekitar 7 kali di dalam Al-Quran. Perlu kita faham macam mana perangkap fa'azallahuma, perangkap sedikit demi sedikit itu, dan ianya kalau orang belajar strategic planning, strategic thinking ya, devil strategic thinking ini pun perlu dibongkarkan. Kalau tidak, maka itulah yang kita berwacana sebelum ini bersama dengan penganalisis jenayah ya, Encik Kamal Effendi kalau tak silap. Beliau menyatakan bahawa rupanya orang yang nak buat jenayah ni, dia bukannya orang bodoh sangat pun. Dia ada je punya step by step, langkah demi langkah, dan langkah demi langkah itulah khutuwati syaitan yang sebenarnya telah pun ditanamkan. Kalau kita berilmu perkara ghaib ini satu langkah, rupanya ada 3-4 langkah yang perlu kita lebih mahir agar kita ini dapat mengelakkan daripada cabaran-cabaran yang berlaku tadi. Itu sebabnya mengapa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu perlu dibaca Ustaz ya, sebelum baca Quran, kerana kita nak memastikan perkara-perkara ghaib ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan ilmu bermanfaat kepada alam ghaib ini, dan moga-moga wacana pada hari ini walaupun dalam masa yang pendek dapat membawa kita satu langkah ya, tapi banyak lagi langkah-langkah syaitan yang kita kena faham, dan langkah-langkah yang lebih mantap daripada Allah untuk kita betul-betul pegang, beriman pada Allah, semua rukun iman yang ada, agar keimanan kita adalah keimanan yang wasati, yang pertengahan, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di penghujung. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Bukhari dan juga Kaunselor Abdul Hadi Abdul Wahab berkongsi pada hari ini. Saya rasa macam tak berapa puas sangat, tapi yang pastinya alam ghaib ini memang tak pernah puas ya, macam baca Tamar Jalis lah ya. Dia ada siri-siri. Kita akan bertemu lagi pada siri akan datang. Kita berdoa bersama dengan Ustaz Abdul Khair. Terima kasih Ustaz Fazrul. InsyaAllah mari sama-sama kita berdoa moga Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita, dan segala apa sahaja perbuatan yang kita lakukan, kepercayaan kita adalah berteraskan Al-Quran insya-Allah. Sebab kalau tidak ada Al-Quran, maka seperti mana yang kaunselor sebut tadi, siapa yang akan masuk? Syaitan. Sebab itu memang janji syaitan. Syaitan marah sungguh dengan manusia ni. Dia sebut apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi syaitan ke mana-mana dia nak sesatkan manusia. Sama ada tak gagal dari jalan kejahatan, dia akan masuk melalui lubang kebaikan. Jadi sama-sama kita doa mudah-mudahan insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا
وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran kepada kami semasa hidup di dunia sebagai rakan, di kubur sebagai kawan bermanja, pada hari kiamat sebagai pembantu, semasa di titian menjadi penyuluh, semasa menuju syurga sebagai pendamping, semasa ke neraka sebagai penghadang dan pendinding, dan semasa menuju kebaikan, jadikan Al-Quran itu kepada kami sebagai panduan dan ikutan dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu ya Allah ya Karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair membacakan doa sebentar tadi. Kita berada di penghujung program wacana Al-Quran kita pada hari ini. Ia adalah salah satu daripada sumbangan daripada tuan-tuan yang kita ingin sebarkan kefahaman tentang tajuk-tajuk begini. Salah satunya tentang keimanan, cara berfikir yang lurus. Kerana itu yang diperlukan, yang berlaku pada zaman Turki dahulu. Kejatuhan Turki itu apabila banyak perkara-perkara khurafat yang berleluasa menyebabkan cara berfikir, mengizinkan kepada pemerintahan yang rasuah, yang bobrok pada waktu itu. Kerana apa? Kerana masyarakat sudah celaru cara berfikirnya. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang, ya, menyumbang idea, menghubungi nombor hotline yang disediakan untuk kita sama-sama, ya, boleh menyumbang idea, memastikan diri, ahli keluarga kita, masyarakat kita mempunyai cara berfikir yang mantap dengan hujah yang jelas dalam beriman kepada perkara ghaib yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah sebagai satu usaha kita bersama. Kita doakan terus kita dapat membongkar solusi Quran, kita bina ekosistem Islam. Kita bertemu lagi. Thank you.